Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahu maulana al-azim. Alhamdulillah, pertama sekalinya marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan rahmat dan taufik daripada Allah maka kita dikurniakan nikmat kehidupan, kesihatan, pelbagai nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi muslimi muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada pertemuan kali ini kita akan bicara satu tajuk yang diberi nama bersangka baik, husnuzon. Bertajuknya adalah bersangka baik. Jadi muslimi muslimat yang dirahmati Allah sekalian, setiap insan di kalangan manusia sentiasa mencari jalan untuk mendapat ketenangan di dalam hidup, untuk mendapat kecukupan di dalam keperluan hidup seseorang insan tersebut. Ada kalanya manusia mencari ketenangan dengan pergi melihat di pesisiran pantai. Ada kalanya manusia mencari ketenangan dengan bertasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya manusia mencari ketenangan dengan melihat raut wajah suaminya, isterinya, ibu bapanya, anak-anaknya. Ada manusia mencari ketenangan dengan bersangka baik. Ada manusia mencari ketenangan dalam hidupnya dengan bersangka baik kepada insan yang lain. Sebab daripada bersangka baik itulah menyebabkan ia mendapat ketenangan daripada Allah. Hatinya tenang dengan sebab dia bersangka baik. Maka sifat akhlak bersangka baik ini sifat terpuji di dalam agama kita, yang perlu kita semaikan di dalam diri kita, tambah-tambah berada di zaman yang begitu kita lihat pada zaman ini yang begitu fawda, berlaku kacau bila yang begitu ganas, yang begitu berleluasa fitnah, sangkaan buruk, bermacam-macam perkara maksiat, jenayah berlaku. Maka kita mencari jalan ketenangan, kedamaian dengan bersangka baik itu merupakan satu akhlak yang terpuji di sisi agama Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Mas'ud pernah menyatakan, ada kalanya manusia mencari ketenangan dengan berada di beberapa tempat. Lalu Ibnu Mas'ud menyatakan, carilah ketenangan di dalam hidup kamu dengan beberapa tempat, yakni carilah hati kamu. Hati yang mana waktu ketika itu kamu betul-betul dalam keadaan tenang, damai. Iaitu yang pertamanya, carilah hati kamu semasa kamu membaca Al-Quranul Karim. Kerana di sana mendapat ketenangan, kedamaian. Tenang tak kala baca Quran. Dan carilah hati kamu yang keduanya pada ketika kamu zikir kepada Allah. Kita pun diperintah supaya banyakkanlah zikir kepada Allah. Kerana dengan sebab zikir itu menenangkan hati kita. Ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Sesungguhnya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu, ingat kepada Allah, menyebabkan hati kita tenang. Walaupun sedikit dalam keadaan sehari kita buat, namun istiqamahlah di dalam setiap amalan. Kerana pernah dinyatakan, kalimatan habibatan ila rahman khafifatan sakilatan, khafifatan ala lisan, sakilatan fil mizan. Walaupun benda tu ringan, dua kalimah yang cukup ringan pada lisan kita, tetapi ia amat berat di mizan Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimah yang cukup ringan tetapi berat pada timbangan mizan Allah. Zikir walaupun tidak banyak, nampak ringan, nampak lekeh, nampak ala kadar sahaja, tetapi ia memberi impak yang besar kepada kita di akhirat kelak nanti. Yang mana ringan pada lisan
semasa hidup sahaja. Tetap kalau kita sudah meninggal dunia, maka tidak ada kesempatan untuk melakukan amal soleh, walaupun sehabis-habis ingat zikir sekalipun tidak dapat laksanakan, kerana kita sudah berpisah daripada alam amal, alam untuk mengerjakan amal ibadat, berpindah kepada alam untuk menerima balasan. Di dunia, negeri untuk kita mencari amal. Di akhirat, negeri untuk kita menerima balas kesan daripada amal yang kita buat. Baik, baiklah di sana. Buruk, buruklah di sana. Baik, hadirin hadirat muslimin muslimat ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, katanya Ibnu Mas'ud, carilah ketenangan hati kamu di rumah Allah Subhanahu wa taala. Ketiga-tiga ini Allah, Ibnu Mas'ud menyatakan supaya kita sentiasa berusaha mencari ketenangan. Lalu para alim ulama menyatakan ketenangan dapat dicapai juga dengan kamu ada sangkaan baik kepada insan yang lain. Dan apa yang kita akan dapat ialah kesan daripada apa yang kita sangka. Ada satu kisah inspirasi yang kita boleh bawa. Pernah berlaku kepada satu pasang suami isteri itu. Sentiasa di malam hari isterinya tidak dapat tidur. Akibat apa? Kerana ia bersangka bahawa setiap malam dia sangka bahawa rumahnya akan dimasuk oleh pencuri. Setiap malam sudah sampai kepada belasan tahun tidak dapat tidur dengan lena. Rumah besar, hartanya banyak, tapi tidur tidak lena. Allah Ta'ala cabut nikmat tidur kepadanya. Kerana apa? Sangkaan dia tadi itu rumahnya akan dimasuk oleh pencuri. Walau tidak masuk pun. Dan pada satu ketika ditakdirkan oleh Allah, pencuri ini masuk sungguh rumah dia. Apa yang dilakukan oleh suaminya? Suaminya lalu menangkap pencuri tersebut. Bukanlah tangkap untuk pukul. Lalu setelah ditangkap pencuri tersebut, maka suaminya memanggil isterinya. Wahai isteriku, lihatlah sepuas-puasnya muka pencuri ini, supaya kamu terlena dan selesa tidur selepas ini. Kerana apa? Sudah belasan tahun kamu tidur tidak lena. Kesan akibat kamu bersangka bahawa pencuri masuk. Di sini kita dapat lihat, apa yang kita dapat ialah hasil daripada kita sangka. Kalau kita sangka baik, maka baiklah kita dapat. Kalau kita sangka sebalik daripada tu, maka sebalik daripada itulah kita akan dapat. Lalu muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa tempat yang kita perlu sangka baik, latih diri kita, hati kita supaya bersangka baik. Yang pertamanya adalah bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat apa yang terjadi, apa yang kita dapat, sebenarnya semua sudah terbaik untuk kita menerimanya. Allah Ta'ala kurnia kepada hamba-Nya ni dengan ilmunya yang begitu pengetahuan, begitu mengetahui. Lalu Allah Ta'ala kurnia kepada kita pada saat ini apa yang kita ada, apa yang kita miliki, itulah terbaik kepada kita. Namun itulah hati manusia tidak pernah puas dan tidak pernah rasa cukup. Kita lihat hati manusia, terkadang dia sudah memiliki rumah yang selesa, tetapi apabila lalu sahaja di sebuah desa, ia tengok rumah yang besar, lalu terlintas di dalam hatinya, alangkah eloknya kalau aku memiliki rumah sebegitu rupa. Walau rumah dia sudah elok, sudah selesa didiami, tidur malam pun tidak ada masalah. Ada manusia berkenderaan yang sudah selesa. Dengan kenderaan itu dia boleh pergi buat urusan kerjanya, boleh pergi ke rumah Allah. Akan tetapi tatkala melihat sahaja kenderaan yang lebih mewah daripada itu, hatinya pun langsung terlintas, alangkah indahnya kalaulah aku ada kenderaan sebegitu rupa. Allahu Rabbi, hati manusia tidak pernah puas, tidak pernah rasa cukup. Lalu daripada itu, bila berhadapan dengan Allah, kita kena rasa puas dan cukup serta syukur dengan nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan. Allah Ta'ala nak kita bagi dahulu apa dia nak.
La in syakartum, kamu syukur dulu, la azidannakum, baru aku bagi, katanya Allah Subhanahu wa taala. Allahu Rabbi. Yang kedua, kita perlu sangka baik ialah kepada ibu bapa kita. Jangan sesekali kita sangka buruk kepada ibu bapa kita. Walaupun kita sudah berumah tangga, maka kita kena sangka baik kepada ibu bapa kita. Apa yang dilaksanakan oleh ibu bapa, itulah yang terbaik untuk kita. Seorang ibu dan bapa itu tidak pernah iri hati kepada anaknya sendiri. Walaupun kita sangka nampak yang tidak elok, tetapi itu sebenarnya elok untuk kita. Maka latihlah diri kita supaya sentiasa sangka baik kepada ibu bapa. Dan yang ketiga, latihlah diri kita supaya sangka baik kepada jiran tetangga kita. Kalau lihat jiran tetangga balik lewat, kemungkinan dia ada urusan kerja yang penting, urusan keluarganya. Jangan sangka buruk kepada jiran tetangga. Eratkanlah silaturahim dan latihlah diri kita supaya sangka baik kepada jiran tetangga kita, orang yang sebelah rumah kita, orang yang sekampung dengan kita. Katakanlah kita latih diri kita sangka baik dengan jiran tetangga, dengan orang lain, maka hidup kita pun rasa senang, rasa selesa. Kalau hati itu ada penyakit yang tidak puas hati dengan orang lain, duduklah di mana jua, kita tidak akan hidup secara aman, secara tidak selesa. Kerana hati kita sendiri yang ada penyakit. Bukan penyakit itu ada pada orang lain, tidak. Maka ubatilah hati kita dengan zikrullah, dengan sifat sangka baik. Lalu yang terakhirnya, sangka baiklah kepada sahabat handai kita, yang mana sekian lama kita bersahabat dengan dia. Salah silapnya adalah yang terbaik untuk kita, baiki diri kita dan sebagainya. Itulah sebagai ibrah dan sebagai ingatan bersama untuk kita mengambil langkah supaya hati kita hidup dalam keadaan ketenangan, dengan bersifat sangka baik kepada Allah, sangka baik kepada ibu bapa, sangka baik kepada jiran tetangga, sangka baik kepada sahabat andai, sangka baik kepada orang pekerja, orang bawahan kita, pekerja-pekerja yang bekerja dengan kita, sangka baik. Majikan dengan pekerja kena saling bersangka baik. Barulah kita akan dapat hasilnya hidup dalam keadaan tenang, aman, damai. Kerana hati kita sentosa, suasana pun aman, dan kita pun disukai ramai. Allah Ta'ala pun redha, baginda pun kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma la yuhzamu